fitnah wanita akhir zaman. Saya ringkaskan pada 7 fitnah. Yang keenam, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu duduk di rumah. Hukum asalnya perempuan hanya duduk di rumah. Yang mengantati bila tamu datang lelaki. Belum pernah sekalipun istri saya mengantar makanan, kue, nasi ke tamu. Bila tamu menengok, nanti saya cemburu. Tidak ada gambar kami di tempat bilik tamu. Nanti bila tamu tengok, cemburu. Ustaz ni cemburu buta jugalah. Apa maknanya? Untuk kita jaga. Perempuan, kalau kami pakai hijab boleh, tak masalah. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, gambar muda-muda lagi dipasang, orang tengok, ini siapa? Bini kau, dia dulu cantik juga ya. Ada hati manusia. Hati ini kita jaga. Maka jagalah hati. Kita nak pergi bawa kereta. Yang guna kereta drive tangan. Yang tengok jalan mata. Yang guna kaki. Tapi bila kita tengok di tepi jalan tertulis hati-hati. Kenapa tak tulis mata-mata? Kenapa tak tulis kaki-kaki? Sebab kita mesti jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tahu semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga hati. Jadi kalau hati kita, saya pagi ini boleh menyampaikan selesa karena yang menyampaikan dengan yang menerima hatinya sama-sama terbuka. Tanyalah pada ustazah, ustadz yang biasa bagi tazkirah, macam mana rasanya menyampaikan kajian pada orang yang hatinya tertutup. Susah kita. Pernahkah ustadz mengalami macam itu? Ya, berat, rasanya payah nak bercakap. Bila tu ustadz? Tazkirah sebelum buka puasa. Saya tidak mahu diminta bagi tazkirah sebelum buka puasa. Sebab apa? Orang hati tertutup, mata tertutup. Ustaz Abdul Samad, ya, bolehkah datang ke majlis kami? Apa program kita? Tazkirah sebelum buka puasa? Tak. Saya dah mengalami beberapa kali. Kejap tengok jam, kejap tengok. Mungkin dia tengok muka saya macam ayam goreng. Alhamdulillah, akhirnya penderitaan pun berakhir. Terdengar juga suara azan. Allahu Akbar, Allah. Demikianlah tazkirah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lama datang AJK, Ustaz Abdul Samad, mohon maaf. Kenapa? Itu tadi azan radio dari Jakarta, bukan di Riau, Sumatera. Belum lagi 10 minit lagi baru azan. Lepas buka puasa barulah saya sampaikan. Saya rasanya tadi menyampaikan tazkirah lama betul lah pada tuan-tuan. Kata jamaah yang mendengar, kami yang mendengar lebih lama lagi Ustaz. Tadi saya mula bagi tazkirah ni pukul 9, sekarang dah pukul 10. 1 jam saya bercakap, mengalir begitu saja. Ini menunjukkan muslimat ni hatinya terbuka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iya ke? Kadang kita saja merasa. Tapi baru 6 saya sampaikan. Kalau begitu tak boleh ke kami bekerja Ustaz? Kami kerja di office, kami mencari nafkah. Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma keluar rumah mencari makanan unta dan kambing. Manakala Nabi menengok, Nabi tolong dia, Nabi bawakan sampai balik ke rumah. Asma ini anak Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah. Itu dalil perempuan boleh bekerja, bukan tak boleh. Untung saya tak terlupa menjelaskan ni. Kalau saya lupa, semua resign esok. Semua keluar office.
Datuk Mufti dan Menteri Agama pihin mungkin akan telefon, Ustaz Abdul Somad jangan datang Brunei lagi sebab semua perempuan dah keluar office. Sebab tazkirah semalam, lupa Ustaz bagi tahu. Maksudnya kalau dia cukup syarat boleh. Cukup syarat apa? Dia PhD, dia master, dia BA, dia punya ilmu, dia menutup aurat, dia menjaga diri, dia izin suami. Perempuan yang melangkahkan kaki selangkah dari rumah, tidak izin suami, dari mula langkah pertama sampai dia balik, laknat daripada malaikat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh daripada rahmat Allah. Abang, izinkan saya nak bekerja ni, saya ada peluang. Kalau abang izin ya, awas kalau tidak. Tak boleh. Jadi izin ialah. Suami itu membagi izin ada dua kemungkinan. Pertama kerana dia sayang, kedua kerana dia takut. Beza-beza tipis antara sayang dan takut. Macam mana Ustaz? Cuba nanti puan balik ke rumah, tengok suami itu elok-elok. Tengok, abang ni macam yang takut ke yang sayang? Ada seorang lelaki manakala saya makan di rumah dia bagi tazkirah, dia tanya, Ustaz ada yang saya nak tanya. Tapi suara dia kecil je. Apa masalah? Apa hukumnya suami takut pada isteri? Saya pun jawab pelan juga. Suami yang takut pada isteri, dia tak kena azab kubur. Kenapa tak kena azab kubur Ustaz? Sebab kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Sebab dia dah terlampau azab di dunia. Semua perempuan itu yang membebel, yang bercakap, itu semuanya bukan kerana dia jahat, tapi kerana dia ingin suaminya selamat. Betul? Betul, mengaku semua. Abang di mana, balik pukul berapa, mana duit, ini ada kain, jangan lupa bawa sembayang, ini dah sembayang atau belum, miss call, ini dah di mana, dengan siapa, di mana, tanya. Kenapa Ustaz tahu? Sebab banyaklah jamaah kejap-kejap ambil gambar dengan saya. Kejap-kejap ambil gambar. Lama-lama saya, awak dah ambil gambar hari ini 3 kali. Kenapa? Nak kirim pada orang rumah Ustaz. Sebab bila saya kirim ke dia dengan Ustaz, dia tenang. Engkau dengan siapa? Aku dengan kawan yang mancing. Oh, kamu mancing apa ni? Mancing masalah. Dengan siapa? Dengan Ustaz Somad. Alhamdulillah. Padahal dengan saya kejap je, lepas tu dia pergi. Maka perempuan boleh bekerja atau mohon maaf pendapatan suami kurang. Jodoh kita tak tahu. Lalu kemudian dia bekerja, boleh. Abang, aku ni bekerja. Sebab apa? Sebab nanti bila ada zakat, aku bagi zakat. Mana boleh isteri bagi zakat ke suami? Suami dapat duit, isteri dapat duit. Apa beza duit isteri dengan duit suami? Pada duit suami ada hak isteri, nafkah namanya. Tapi pada duit isteri tak ada hak suami. Duit puan 100% untuk puan. Tak ada hak anak, tak ada hak suami, tak ada untuk air, tak ada untuk lampu, tak ada untuk kereta, tak ada untuk semua 100%. Yang lain suami bayar. Tapi apa kata seorang isteri? Aku bagiin kau ni semua. Jangankan duit ni, nyawa aku bagi. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup ini adalah jatuh cinta pada kamu. Orang kalau sudah sayang, semua dia bagi.